Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ni hao, manakam, salam sejahtera semua kepada sahabat saya, saudara Liu Chintong, Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu, Haji Muhammad Sabu, semua pemimpin-pemimpin, Datuk Abdullah Sadi, pemimpin daripada Barisan Nasional BN, daripada Pakatan Harapan yang ada di Majlis ini. Pada malam ini saya datang ke majlis ini untuk menyokong calon kita. Ada beberapa perkara yang bersifat peribadi yang ingin saya kongsikan. Yang pertama, mengenai Allahyarham Datuk Salahuddin Ayub. Dalam pilihan raya umum yang ke-15 pada 19 November tahun 2022, semasa kempen pilihan raya di Parlimen Pasir Gudang, saudara Allahyarham Salahuddin Ayub bersama-sama dengan sahabat saya Liu Chintong datang ke Pasir Gudang. Saya ingat lagi, datang ke Johor Jaya. Saudara Salahuddin waktu itu dia datang ke Pasir Gudang, dia nak pastikan supaya Pasir Gudang kita Pakatan Harapan terus menang. Jadi dia bantu saya. Begitu juga dengan saudara Chintong bantu saya sehinggalah kita menang dalam pilihan raya tahun yang lepas itu. Jadi saya datang pada malam ini berceramah 5-10 minit ini dengan sebagai simbol bahawa kita mahu tempat Pulai ini kita akan kekal menang, iaitu kita pertahankan kawasan Pulai ini terus berada di bawah pimpinan Kerajaan Perpaduan yang sekarang ini Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, secara peribadinya saya memang kenal dengan calon kita ini, Suhaizan Kayat. Saya kenal pribadi, ya, daripada sama-sama muda. Dia lebih muda daripada saya. Sebagai aktivis saya kenal, dan lebih kalau pegal Dewan Undangan Negeri Johor yang lalu, beliau menjadi speaker Dewan Undangan Negeri Johor, dan waktu itu dia semua memberi sokongan kepada tugas beliau sebagai speaker, dan beliau telah menjalankan tugas sebagai seorang speaker ketua dewan dengan cukup cemerlang, dan beliau dihormati. Itu semua kita tengok tadi dia berucap tadi pun dengan cara yang sangat baik. Tapi ada satu perkara yang saya ingin kongsikan. Sebelum saudara Suhaizan menjadi speaker, sebelum saya menjadi ahli parlimen, saya seorang peguam bela, seorang lawyer. Dan Suhaizan ini waktu itu dia aktivis Parti Amanah di Kempas. Dia banyak menolong rakyat yang tak ada rumah, golongan setinggan, golongan perokok bandar. Dan saudara Suhaizan minta saya tolong beliau sama-sama untuk melindungi rakyat daripada diusir daripada rumah mereka. Contoh tempat yang saudara Suhaizan bekerja keras dan saya tolong dia sikit sebanyak,
di kawasan Kempas sana, di Batu Lapan, Jalan Sekudai, Kampung Semangat sana. Jadi maknanya sebelum dia jadi speaker, inilah calon kita ini, Saudara Suhatan Kayan ini memang membuat kerja-kerja untuk membantu rakyat. Itu yang kedua. Dalam masa yang singkat ini, ada beberapa sebab lagi kenapa kita perlu menang. Bukan saja di Simpang Jeram di Muar sana, tetapi di Parlimen Pulai ini sangat penting. Sebelum ada pilihan raya kecil di Pulai ini, Kerajaan Perpaduan ada 148 kerusi parlimen di Dewan Rakyat. Artinya kita ada majoriti 2/3 di parlimen. Tetapi sekarang kita ada 147 saja kerusi parlimen. Kita tak ada majoriti 2/3 di parlimen di Dewan Rakyat sana. Jadi kalau kita menang kerusi Pulai ini, kita akan dapat kekalkan majoriti 2/3 di Parlimen Malaysia. Ini sangat penting, tuan-tuan dan puan-puan, saudara sekalian. Sebab banyak undang-undang yang penting-penting perlukan pindaan perlembagaan. Sebagai contoh, Kerajaan Perpaduan, Kerajaan PS, Kerajaan Perpaduan sekarang yang ada 19 buah parti politik ingin membuat satu perubahan yang baik. Misalnya, kita nak asingkan jawatan Peguam Negara dengan jawatan Pendakwa Raya, dan ini memerlukan pindaan perlembagaan. Jadi kalau untuk lulus pindaan perlembagaan, maka kita perlu sekurang-kurang ada 148 sokongan. Jadi kerana itu, kalau di Pulai ini kita menang, maka kedudukan Kerajaan Perpaduan untuk mentadbir negara kita ini sangatlah meyakinkan dapat kita laksanakan. Sebab yang lain, mengapa kita perlu kemenangan ini telah disebut beberapa kali, iaitu kita perlu kerajaan yang stabil, yang beri tumpu kepada ekonomi. Saya baca surat khabar ini, baca dalam portal, iaitu ada satu pengumuman yang telah dibuat oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang juga merupakan Menteri Kewangan. Beliau telah mengumumkan iaitu kawasan Forest City di Iskandar Puteri telah diisytiharkan oleh Perdana Menteri sebagai kawasan khas kewangan. Ini penting dari segi ekonomi. Satu contoh, Forest City telah kerajaan isytiharkan oleh Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim sebagai kawasan khas kewangan. Artinya boleh menarik pelapor-pelapor khususnya dari Singapura datang beramai-ramai untuk membangunkan di Forest City sana, di Iskandar, Malaysia, dan kesannya akan memberi peluang pekerjaan dan membaik pulih. Inilah contohnya. Kalau ditanya tadi, seperti yang Datuk Nollah tadi sebut tadi, apa yang telah dibuat, ini satu contoh Perdana Menteri buat, iaitu untuk tarik pelabur-pelabur yang paling dekat dengan kita ialah Singapura. Jadi pengumuman itu sangat penting bagi masyarakat kita di sini dan golongan-golongan peniaga dan usaha. Dan akhir sekali iaitu saya percaya bahawa negeri Johor ini yang terletak di pantai barat dan di selatan Semenanjung, bahawa kita akan pertahankan Johor ini, kita akan pertahankan Pulai, Johor Bahru dan semuanya ini menjadi negeri yang memberi tempat kepada semua rakyat kita, semua kaum Melayu,
sebagainya sebagai rakyat yang ada hak di negara kita ini. Setuju? Dan inilah puncanya kenapa Pulai kita menang, Iskandar Puteri kita menang, Johor Bahru kita menang, Pasir Gudang kita menang, Tebrau kita menang, dan di Johor ini Pakatan Harapan dan sekarang bersama-sama Barisan Nasional kita akan teguh tetap akan menguasai negara ini, negeri ini akan menjadi negeri kita bersama-sama dengan dasar kita yang sederhana, yang tidak perkauman, yang tidak ekstrim. Jadi kita mahu supaya kita perlu tewaskan, kita perlu kalahkan Perikatan Nasional yang terdiri daripada PAS, Bersatu, dan juga ada satu lagi parti itu, Gerakan. Jadi ini kita tunjukkan kepada Malaysia bahawa Pulai adalah kubu kita. Kita telah menang yang lepas dengan majoriti 33,000 dengan sokongan daripada Parti Barisan Nasional dengan UMNO dan penyokong-penyokong Pakatan Harapan. InsyaAllah saya percaya kita akan menang lagi kali ini dan kita tunjukkan bahawa kerajaan perpaduan ini akan kekal mentadbir negara ini sehinggalah tamatnya pada 4-5 tahun yang akan datang. Sekian ucapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.